surah Hud ayat yang ke-81. Surat berapa je? Minta maaf lah, saya tak ada pula surat berapa. Tak ya. Yunus Hud. Paparkan ayat tu boleh? Ayat yang mana Ayat tadi tu ya? muka surat 230. Muka surat 230 Ustaz. Muka surat 230. Bawah sekali. Okey, pada surah Hud ini ayat yang ke-81. Okey. Okey, ini kalau wakaf lah. Kalau wakaf dia boleh tebal. Okey, boleh. Nanti saya jadikan dia PDF. Dulu nanti saya akan hantar ke grup. Ya? Okey. Baik, pada ayat ini, qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fa'asr. Fa'asr. Okey. Itu nipis. Kalau tu fa'asr. Dia boleh wakaf dengan dua. Tapi kita jarang wakaf sini. Ini atas kenapa ya ada orang ni? Oh, aduh. Surah Hud. Baik yang ini pada kalimah ni fa'asr. Fa'asr ni. Okey. Boleh berhenti dengan nipis ataupun dengan tebal. Sama juga dalam surah Toha ayat yang ke-77, muka surat 317. Muka surat 317. Okey. Walaqad auhayna ila Musa an asr, nipis ataupun an asr. Sama juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-52 muka surat 329. Kalimah yang sama. Okey, nanti kita akan ambil nota lah. Okey. Sebab yang ni kita jarang berhenti. Okey, cuma dekat sini pada kalimah pada surah Al-Fajr. Pada surah Al-Fajr ayat yang keempat muka surat 594, dia boleh diberhentikan sama ada dengan nipis ataupun dengan tebal. Wal-laili idza yasr. Itu kalau nipis. Kalau tebal, wal-laili idza yasr. Surah Al-Mursalat ayat yang ke-20 muka surat 581. Baik. Mursalat ayat yang ke-20 muka surat 581. Baik, di sini kita boleh baca sama ada dibaca dengan idgham kamil ataupun idgham nakis. Idgham kamil ni maksudnya kita masukkan huruf qaf itu ke dalam huruf kaf secara sempurna. Contoh bacaannya adalah begini. Alam nakhluqkum. Terus masuk ke dalam huruf kaf. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ataupun kita idgham nakis dengan tidak meninggalkan sifat huruf qaf itu, kecuali kita jangan dikol-kolahkan saja. Begini macam ni. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Okey? Baik, boleh jelas ke? Jelas Jelas Ustaz. Jelas. Jelas ke ataupun tidak? Jelas. Okey. Tolong tolong respon sebab saya ingat saya cakap seorang ni. Okey. Alam nakhluqkum. Maksudnya huruf qaf itu dia ada ketebalan, ada dia punya sifat dia. Cuma jangan baca nakhluq, itu tak
Tak boleh lah. Idgham. Okey. Baik. Okey, kita nak pergi yang seterusnya. Yang ni pun saya kira sangat penting juga. Okey. Kita pergi pada surah An-Naml. An-Naml, suratul Naml, muka surat 382. Okey, tandalah ya sebab yang ini sebab sini dia tak ada tanda. Kita nak baca tashil ke, kita nak baca ibdal. Jadi sini kita kena tanda sendiri. Baik, surah An-Naml ayat yang ke-59, muka surat 382. Baik, pada kalimah Allah yang saya kuningkan ini, okey, dia boleh dibaca dengan ibdal, dal dibaca dengan 6 harakat, ada 6 harakat tu kan. Contohnya begini bacaannya. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Macam panjang pula mat jaiz. Mat jaiz tadi tu. Okey. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Kita berhenti situ ya. Jadi kalimah Allah ni dia boleh buat dua cara. Pertama dibaca dengan ibdal 6 harakat. Allahu khairun amma yushrikun. Terpanjang lebih. Jadi dia 6 harakat je. Okey, ataupun yang kedua dibaca dengan tashil. Tashil ni maksudnya apa? Dibaca begini. Allahu khairun amma yushrikun. Allah. Jangan dibaca Allah ya. Kalau kita baca Allah itu tidak tepat. Tashil itu kita bunyikan sama-sama Allah. Allah khairun amma yushrikun. Baik. Kenapa dia panjang? Kenapa dia ada tashil? Kerana dia ada maksud dia. Maksudnya kat sini apa? Allah tu lebih baik daripada Allahu khairun. Adakah Allah lebih baik ataupun apa yang mereka sekutukan? Jadi bila kita sebut dengan tashil itu maksudnya betul lah maksudnya tu. Kena dengan maknanya. Bila kita baca Allah ke? Macam itulah. Allah lebih baik ke ataupun apa yang mereka sekutukan? Sebab tu dia panjang ni. Ada yang baca panjang. Allah itu pun membawa maksud pertanyaan. Okey. Baik, ini kalau macam tashil ni kalau ada siapa yang boleh kita ambil bacaan daripada mereka ke kan, kita boleh tengok betul tak ustaz saya baca ni. Okey. Yang kedua pada surah Yunus ayat yang ke-59 pun sama, 215 sama juga macam tadi pada kalimah yang sama. Okey, pada kalimah yang sama Allah juga Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala Qul Allahu adhina lakum. Nah harakat ataupun kita baca Qul Allahu adhina lakum. Boleh ya? Barakallahu fiikum. Boleh ya? Surah Yunus ayat 59 dan seterusnya. Okey. Sama juga pada surah Yunus juga. Pada surah Yunus ni ada 3 tempat. Okey. Surah Yunus pada ayat yang ke-51 pun sama juga, dia boleh baca dengan ibdal ataupun dia baca dengan tashil. Thumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun ataupun dibaca dengan al-ana al-ana. Okey. Pada surah Yunus ayat yang 91, muka surat 219, surah yang sama pun sama juga. Okey.
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Ini Allah tanya kepada Fir'aun. Baru sekarang kamu nak beriman? Jadi pertanyaan, dia masuk pertanyaan. Baru sekarang nak beriman? Waqad asaita. Sebelum ni kau telah berdosa, kan, bermaksiat dan melakukan kerosakan di muka bumi. Boleh baca dua, sama ada ibdal ataupun tashil. Okey. Seterusnya kita pergi pada surah Al-An'am. Okey, ini adalah kalimah-kalimah ini semuanya sama saja, sama ada kita baca ibdal ataupun tashil. Ini adalah kalimah Az-Zakaraini. Surah Al-An'am, muka surat 147. Muka surat 147. Ada 11.40 ya. Muka surat 147. Okey. Sama auzubillahi ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين. Ataupun dibaca قل الذكرين حرم قل الذكرين. Okey. Cuma jangan panjang, jangan baca dia ada tashil dengan idkhal. Tashil dengan idkhal tu kita tak baca. Imam kita tak baca. Jadi kita punya imam kita baca macam mana? Az-zakaraini. Az-zakaraini. Jangan panjang antara dua a tu. Jangan baca az-zakaraini, tidak. Dia baca dengan az-zakaraini. Okey? Okey, baik. Sama juga pada ayat selepas itu saja, 144. Wa minal ibli ithnain wa minal baqari ithnain qul adzakaraini harrama amil unsayain. Itu yang pertama baca dengan ibdal, yang kedua dibaca dengan tashil qul adzakaraini. Boleh ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum. Baik. Kita akan pergi kepada huruf-huruf di awal surah. Huruf di awal surah ni tak sentuh semualah. Alif lam mim, surah Baqarah tu kita tak sentuh lah. Cuma yang kita tahu, kalau ada tanda panjang tu dibaca dengan 6 harakat. Saya akan sentuh surah-surah ataupun yang mana dia ada khilaf saja. Contohnya pada surah Maryam. Dalam surah Maryam ini pada huruf ain itu, untuk kita Imam Hafs, Al-Asim, Tariq Syatibi, untuk huruf ain ini dibaca dengan dua wajah. Dua wajah ataupun dua cara. Okey, yang pertama mat ain itu dibaca dengan 6 harakat. Istilahnya mat 6 harakat. Yang kedua dibaca dengan tawassut. Tawassut ni maksudnya 4 harakat. 4 harakat. Baik. Yang pertama bacaannya begini. Ya ain sad. Jangan lupa antara huruf ain dan huruf sad itu, di situ ada hukum ikhfa hakiki. Jadi kena dengung di situ sebelum masuk kepada huruf sad. Okey. Ain itu yang pertama dipanjangkan 6 harakat. Yang kedua dibaca dengan 4 harakat. Ya ain sad. Jelas? Senang saja kan? InsyaAllah mesti boleh buat. Okey, cuma bolehlah kita buat sekejap. Kita buat 4, kita buat 6, kita amalkan supaya kita ingat. Yang kedua pada surah Syura. Pada surah Syura ini, Asy-Syura. Muka surat 483. Muka surat 483. Sama juga pada huruf ain itu. Baik. Untuk surah Syura ini, sebaik-baiknya disambungkan antara ayat pertama dengan ayat kedua. Okey?
Bacaannya begini. Hamim ayn sin qaf. Okey, ain dengan antara ain dan sin itu pun ada ikhfa hakiki. Dengan juga dua harakat kat situ. Sin dengan qaf tu pun sama juga. Ikhfa di situ dengungkan juga dua harakat. Itu yang pertama, dibaca dengan 6 harakat. Yang kedua dibaca dengan 4 harakat. Tawassut. Hamim ayn sin qaf. Jelas tak? Jelas. Okey. Jelas ke jealous? Oh, jelas. Jelas. Okey, terus. Selesai yang tu ya.